Halo kepada semua pelajar, selamat datang ke Cikgu Kong channel. Hari ini saya akan teruskan perbincangan subtopik 1.2 fungsi kubahan, bahagian 1. Okey, di bawah 1.2 fungsi kubahan, saya akan sentuh 1.2.1 memerihalkan hasil kubahan dua fungsi, 1.2.2 menentukan fungsi kubahan, dan 1.2.3 menentukan imej sesuatu fungsi kubahan apabila objek diberi dan sebaliknya. Okey, jadi sila rujuk kepada gambar rajah fungsi kubahan yang diberikan. Okey, so kalau ini fungsi f, ini objek, so ini adalah imej kepada fungsi f. Okey, ini fungsi g. Kalau ini objek kepada fungsi g, maka imej fungsi g adalah gf. Jadi kalau saya bagi contoh, fungsi f ini objek dia x, imej dia 2x, maka fungsi f objek dia x. Ingat tak, sebelum ni kita pernah belajar dalam kurungan sini adalah objek. Ini objek, so ini adalah imej. Okey, so ini ialah objek, ini adalah imej kepada fungsi f. Seterusnya kalau fungsi g pula, contohnya saya ini tadi imej kepada fungsi f, sekarang dia akan jadi objek kepada fungsi g. Okey, dan imej dia ialah 2x tambah 3. Jadi ini adalah objek, ini adalah imej. Okey, maka ini dua fungsi ini digabungkan, dari sini ke sini dia akan jadi satu fungsi kubahan gf sama dengan 2x tambah 3. Maka fungsi kubahan gf bermakna satu objek x dipetakan kepada fungsi satu objek x, nampak tak? Satu objek x dipetakan kepada fungsi f diikuti dengan fungsi g. Okey, so ini dinamakan sebagai fungsi kubahan, ataupun kita boleh katakan fungsi kubahan ialah hasil gabungan dua fungsi. Okey, jadi di bawah fungsi kubahan ini, nanti saya akan bincangkan fg, fungsi f dengan g, bergabung jadi fg, ataupun dia bergabung jadi gf. Okey, dia mungkin dua fungsi gabungan, g kuasa 2, g kuasa 2 ialah gx. Mungkin juga g kuasa 3, kalau g kuasa 3 ialah gx, dan seterusnya lah. F pun sama, f pun sama. Okey, dan untuk perhatian semua, fg tidak sama dengan gf, tidak sama. Seterusnya, gfx ini, kalau kita nak selesaikan fungsi kubahan ini, kita mesti mula dari belakang. Okey, kalau gfx kita mula dari belakang. Kalau fgx pun sama, kita akan mulakan dari belakang gx dulu. Jadi tak apa, lepas ni saya akan bincangkan secara detail. Okey, saya teruskan. Okey, menentukan fungsi kubahan. Jadi seperti yang tadi saya beritahu lah, dalam gambar rajah itu fungsi kubahan secara ringkasnya ataupun kesimpulannya ialah hasil gabungan dua fungsi. Okey, secara kesimpulannya fungsi kubahan ialah hasil gabungan dua fungsi. Okey, so kita rujuk kepada soalan 1A. Okey, soalan beri fungsi f dengan g, dua fungsi. Dia nak anda cari fungsi kubahan fg. Saya cari fg dulu lah. Fg, ingat tadi saya beritahu dia mesti mula, kalau kita nak selesaikan fungsi kubahan mesti mula dari belakang. Gx saya ganti masuk ke sini, so x tambah 3, boleh ini ganti ke sini.
Seterusnya ini sekarang akan jadi objek kepada siapa? F. Alright. So cari F itu. Cari F di sini, betul? So, maksudnya ini ialah objek. Objek ini saya ganti masuk ke dalam X pada fungsi F. Jadi saya akan dapat 2X tambah 3. Boleh? Bila anda ganti X tambah 3 ke dalam X ini, X akan hilang. Gantikan dengan ini. Maksudnya X diganti oleh X tambah 3. Okey, so cara masuk, anda akan dapat 2X tambah 6. Okay, so ini adalah fungsi FG lah. Okey, seterusnya soalan nak anda cari GFX. So, sama mula dari belakang. GFX ialah 2X saya ganti. So, tengok ini adalah objek kepada fungsi G. Cari G. Cari G. Maksudnya 2X ni ganti masuk ke dalam tempat X. So, anda akan dapat GFX equal to 2X tambah 3. Okay, seterusnya. G kuasa 2. G kuasa 2 ini sebenarnya dia sama dengan GX. Mula dari belakang. So, G. GX ini mana? GX adalah X tambah 3. So, sekarang maksudnya ini adalah objek kepada siapa? Cari G. Cari G, maksudnya kita akan ganti masuk ke dalam G, ya. X tambah 3 tambah 3. Ini kan sini ganti masuk ke dalam X ini. So kan X tambah 3, ada 3 lagi kan, tambah 3. Okey, saya teruskan. So X tambah 6. So ini jawapan G2. Okey, dan satu lagi X kuasa 2. Okay, X kuasa 2. X kuasa 2 sama dengan X. Mula dari belakang. X kuasa 2. X ialah fungsi X ialah 2X. So, ini sekarang ialah objek kepada fungsi X. Nanti masuk ke dalam fungsi X, anda akan dapat 2X. Jawapannya adalah 4X. Ini X kuasa 2. Okey. So, ini soalan 1. Saya teruskan 1A, ya. Saya teruskan ke contoh 1B. Okey, 1B. Sama dia bagi satu fungsi X, satu fungsi G. Dia nak kamu cari FG, GF, G2, G kuasa 2, F kuasa 2. Okey, kita mulakan dengan FG lah. Mula dari belakang seperti yang saya beritahu tadi. So, GX adalah 3X tambah 5. So, lepas tu ini sekarang adalah objek kepada siapa? F. So, cari F ganti masuk 3X tambah 5 ke dalam X. Jangan lupa bila lepas ganti X itu akan hilang. Dia akan diganti oleh 3X tambah 5. Okey, jadi saya teruskan. 8 tolak. Boleh? Darah masuk. Anda akan dapat 8 tolak 3X tolak 5. So, FGX sama dengan 3 tolak 3X. Seterusnya, GF. Mula dari belakang. So GF ialah 8 tolak X. So, sekarang 8 tolak X adalah objek kepada siapa?
G. So, saya ganti masuklah. Ganti masuk, saya akan dapat 3, 8 tolak X tambah 5. Boleh? Maksudnya yang ini, objek ini ganti di tempat X ini. Sebab G kan, fungsi G. Ini kan G. Okey, so saya dapat darab 24 tolak 3X tambah 5. So, jawapan ialah GX sama dengan 29 tolak 3X. Okey, so saya teruskan G kuasa 2. Okay, so saya mula dari belakang. Okay, G kuasa 2 G 3X tambah 5. So ini adalah objek kepada G. Ganti saya akan dapat 3X tambah 5 tambah 5. Pindah ke sini. Okay, so saya darab, saya akan dapat G kuasa 2 sama dengan 9X tambah 15 tambah 5. So, G kuasa 2, 9X tambah 20. Okey, dan akhir sekali adalah X kuasa 2, X mula dari belakang. So, X 8 tolak X. Ini objek kepada X, cari X, ganti masuk. So, 8 tolak X. Okay, 8 tolak 8 tambah X. Jawapannya adalah X. Okey, jadi saya teruskan dengan soalan yang kedua. Untuk soalan 2 ini ialah soalan yang merupakan fungsi yang mempunyai kuasa yang tinggi selain 2. Okey, jadi anda boleh rujuk pada soalan bahagian B kuasa 4, C kuasa 16, D kuasa 33. Okey, jadi kita tengok macam mana kita selesaikan soalan jenis ini. Okey, diberi fungsi ini X tidak boleh sama dengan 1. Jadi saya percaya anda masih ingat apa yang anda belajar berkaitan dengan fungsi tak tertakrif. Kenapa X tak boleh sama dengan 1. Okey. Lepas itu nak cari fungsi-fungsi yang berikut. A, B, C, D. Saya selesaikan A dululah. X kuasa 2X sama dengan X. Mula dari belakang. So, ini adalah objek kepada fungsi X lah. Okay, so saya ganti dulu objek ini. Berapa? 1 tambah X bahagi 1 tolak X. So, ini adalah objek kepada X. Ganti lagi. Saya akan dapat okey. Jadi yang ini 1 nak tambah dengan pecahan. Macam mana kita nak tambah kan? So, tak tahulah kalau anda masih ingat. Contohnya saya bagi 1 tambah setengah. Macam mana anda nak tambah? Ini akan saya darab dengan 2 bahagi 2. Betul? Sebab saya nak samakan dengan penyebut 2. Jadi 1 2/2 tambah 1/2. Anda akan dapat 3/2 kan? So samalah. Yang ini pun sama. Okay, maksudnya 1 ini 1 darab 1 tolak X bahagi 1 tolak X. Tambah 1 tambah X bahagi 1 tolak X. Bahagi. Ini pun sama. 1 tolak X, 1 tolak X. Tolak 1 tambah X, 1 tolak X. Cuba anda perhatikan, sekarang penyebutnya sama 1 tolak X. Jadi boleh tambah.
Okay, jadi saya tambahkan 1 tolak X tambah buka kurungan 1 tambah X bahagi 1 tolak X bahagi lagi 1 tolak X tolak ini cara masuk 1 tolak X bahagi 1 tolak X. Okey, jadi kita perhatikan yang ini kita boleh masukkan. So, di sini saya akan dapat sama dengan 1 tambah 1 2 tolak X tambah X sifar bahagi 1 tolak 1 sifar tolak X tolak 2X. So, simplify, Anda akan dapat negatif 1 per X. Nah, ini adalah jawapan untuk X kuasa 2X sama dengan negatif. So, X kuasa 2X sama dengan negatif 1 per X. So, saya teruskan ke bahagian P pula. Kalau X kuasa 4X macam mana? X kuasa 4X adalah X kuasa 2 darab dengan X kuasa 2X. Okey. So, tadi kita sudah dapat X kuasa 2X adalah apa? Negatif 1 per X dari bahagian A. So, sekarang ini adalah objek kepada X kuasa 2. So, ganti masuk. Anda akan dapat negatif 1 bahagi negatif 1 per X. So, X kuasa 4X, Anda akan dapat X. Ini jawapannya lah. Bahagian B. Macam mana pula dengan bahagian C ya? X kuasa 16X. X kuasa 16X adalah apa? X kuasa 4, X kuasa 4, X kuasa 4, X kuasa 4X. Betul? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 16 kan? Saya mula dari belakang. Ini ialah X kuasa 4X kan? Ganti. Ini akan dapat X juga. Ganti X juga. Ganti X juga. So, X 16X X juga. Apa? Jadi kita boleh membuat satu kesimpulan bahawa bila kuasa genap 4, 16, jawapan dia akan sama dengan X juga. Okay, so last D F 33X sama dengan F 32 X. Ini satu kan? Boleh? So, saya mula dari belakang. F 32 Fx. Ini kan? 1 tambah X, 1 tolak X. Okay? So, F32 ini adalah X 16, X 16. Boleh? So, kalau kita rujuk pada bahagian C ya, F16, jawapan dia adalah X. So, di sini F16, ini objek kepada F16. So, ganti masuk, samalah, dapat ini. Okay, dan ganti lagi, anda akan dapat sama saja. F33X ini sama dengan 1 tambah X bahagi 1 tolak X. Okay, jadi kita boleh membuat satu kesimpulan bahawa bila kuasa dia genap, jawapan dia sama. Bila kuasa dia ganjil, ini sebenarnya satu ya. Bila kuasa ganjil, jawapan dia sama. Okey, seterusnya kita akan bincang
menentukan image suatu fungsi kubahan apabila objek diberi dan sebaliknya. Okay, kita rujuk pada soalan 1. Diberi F, G, cari FG, tapi untuk soalan jenis ini dia sudah beri objek. So, kalau anda nak cari FGX dulu, apa yang anda belajar di depan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Lepas cari FGX, anda ganti masuk 3 sebagai objek. Anda akan dapat jawapan. Tapi, bila soalan beri objek 3, saya lebih suka selesaikan sebegini. Okay. F, ini adalah objek kepada fungsi G. So, saya ganti sini 3 lah kan. So, F 2 darab 3. Okay. Jadi, F 6. Okay, sekarang ini adalah objek kepada fungsi F. So, tengok fungsi F, ganti X, objek ialah 6. Okay. So, FG 3 sama dengan ganti masuk 6, 3, 6 tolak 4. Jadi, FG 3 sama dengan 18 tolak 4. FG, objek 3 sama dengan 14. Okey, dapat? Okey, ini senang. Okey, saya teruskan. Soalan 2. Dia beri 2 fungsi juga. Cari GF4. So, GF4 sama, saya mula dari belakang. Ini objek kepada fungsi F. So, saya cari F. Cari F, ganti objek 4. Okay, G 3 tolak 2 darab 4. Okay, ini akan sama dengan G negatif 5. So, G F 4 sama dengan, ini sekarang ialah objek kepada fungsi G. So, saya gantilah ini negatif 5. Okay, so negatif 5 kuasa 2. Boleh kalau ini kuasa 2 lah. Kalau kuasa 3 lah. Jadi GF 4 sama dengan 25. Okey, saya teruskan soalan 3. Yang ini adalah diberi fungsi F. Dia nak cari F kuasa 2, 2. Ini sama dengan F, F2. Mula dari belakang. Ganti masuk F. So, 3 darab 2 tolak 2. F 6 tolak 2. F 4. So, anda mesti tahu ini adalah objek kepada fungsi F. Jadi, saya ganti sama dengan 3 darab 4 tolak 2. 12 tolak 2. 10. So, jawapan F kuasa 2. 2 ialah 10. Okey, teruskan. Soalan yang ke-4. Ini adalah GX. GX diberi 3 tolak 4X. Kita nak cari G1. Mula dari belakang. G 3 tolak 4 ganti X ialah 1. Objek 1. So, G 3 tolak 4. G negatif 1. Bila ini maksudnya objek kepada G negatif 1. So, G1 3 tolak 4 tolak 1. Jadi G1 sama dengan 7. Okey, seterusnya. Okey, yang tadi diberi objek. Sekarang dia nak kamu cari nilai X apabila dia bagi soalan beri image. Tengok. Dia bagi X ini
G ini. Dan jika g(f(x) equal to 1, cari nilai x. So, g(f(x) equal to 1. Fungsi perubahan mula dari belakang. G dan T masuk. Okey. So, sekarang ini adalah objek kepada fungsi G. Nanti masuk X tambah 6 ke dalam fungsi G. So, 3 X tambah 6 tambah 4 sama dengan 1 kan? Ya. Darab 3X tambah 18 tambah 4 sama 1. 3X sama dengan negatif 21. Ini pindah ke sebelah kanan. X negatif 7. So, tak ada masalah. Saya teruskan ke soalan 2. Okey. Sama bagi fungsi F, fungsi G. Okey. Diberi f g x negatif 9. So, sama mula dari belakang. Yes. Okay. Ini sekarang adalah objek kepada fungsi f. Nanti masuk ke sini. So, 3 tolak 2x tambah 6. 3 tolak 2x tolak 6. Tolak 3 tolak 2x sama dengan negatif 9 tolak 2x. So, x equal to 3. Okay. Soalan seterusnya 3. Diberi f, diberi g. Cari nilai x jika f(g(x) sama dengan 2x. So, f(g(x) 2x mula dari belakang. F 3x tambah 2. Ini sekarang adalah objek kepada F. So, saya ganti masuk inilah. Masuk ini ke dalam sini. 2 tambah 4 darab 6x Okey, so x ialah negatif 2. Okey, soalan terakhir. Soalan 4. Okey, diberi f, g. Jika g(f(x) equal to f(x), cari nilai x. So, g(f(x) equal to f(x). Okey, mula dari belakang. G Okey, so sekarang ini adalah objek kepada G lah. So, saya boleh gantikan ini ke dalam G ya. 2 Okey, di sini darab masuk 6. Okey, 7. Saya pindahkan 3 ke sini. Ini ke sini. 4. Okey, ini nak tambah. Tak boleh kan? So, mesti darab 2
bahagi darab 2 lah. So, anda akan dapat so 4 X per 4. Sebab 2X tolak X. Tinggal. So, X sama dengan 16. Jadi saya rasa ini saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar yang melayari Cikgu Kong channel. Kita jumpa lagi. Bye.